Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Hari ini Kawah Buku sangat berbesar hati kerana bersama-sama dengan kita seorang living legend lah, legenda yang masih ada, seorang tokoh akademik, seorang tokoh politik yang kita di Kawah Buku ni rasa terharu dengan kehadiran Pak Syed ataupun Syed Hussein Ali, yang datang jauh daripada rumah dia di PJ datang ke Bangi ni, kita di Bangi kan, untuk kita merakamkan podcast yang akan mengulas tentang sebuah buku yang baru sahaja diterbitkan oleh Pusat Sejarah Rakyat, iaitu Tokoh-Tokoh Pejuang Rakyat, di mana Pak Syed adalah salah seorang daripada penyunting kepada buku ni dan bertanggungjawab untuk menjadikan buku ni sebagai sebuah realiti lah. Maklumat lanjut nanti kita akan berbual dengan Pak Syed dalam podcast ini. Jadi kawan-kawan penonton, teruskan menonton. Assalamualaikum Pak Syed, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Perjalanan semua baik tadi Pak Syed? Baik, alhamdulillah. Tak ada jam. Tak jam Terima kasih lah Pak Syed sebab sudi datang. Kedai buku kita pun tak adalah Saya besar pun sangat. Saya pun nak datang tengok keadaan di sini kan. Ya, betul Pak Syed. Itu yang bila dengar jawapan macam tu rasa tenang je hati kan. Bila tokoh-tokoh besar sebegini yang sudilah untuk datang support orang-orang muda. Sebenarnya kita bukan berniaga je, tetapi yang mungkin yang saya dah pun sebut kepada Pak Syed, jadi kita mengharapkan bahawa kedai-kedai buku ni dia menjadi cultural producer lah. Tempat kita berwacana, beridea dan sebagainya. Dan salah satunya juga adalah podcast yang kita rakamkan pada hari ini. Dan tahniah Pak Syed sebab telah berjaya lah menghasilkan sebuah buku baru yang saya fahamkan sebenarnya buku ini sepatutnya diterbitkan lebih awal kan. Tapi tak apa, itu kita akan tanya kepada Pak Syed nanti. Jadi saya kira bahawa saya boleh terus bertanya kepada soalan-soalan yang kita akan tanyakan untuk podcast kita ni. Kalau saya membaca kepada prakata buku ni Pak Syed, buku ni sepatutnya diluncurkan ataupun diterbitkan jauh lebih awal lah. Tahun 20 lah kan. Tahun 2020 seingat saya, kerana Bustamam ulang tahun 100 tahun. 100 tahun hari kelahiran saya kira Mak Bustamam, tetapi 2023 3 tahun tu Pak Syed. Jadi mungkin Pak Syed boleh ceritakan tentang asal usul kewujudan tentang buku ni. Maksud saya asal usul kewujudan tentang buku ni, adakah buku ni adalah resolusi daripada apa-apa acara ataupun bagaimana idea ni boleh muncul untuk menghasilkan tokoh-tokoh pejuang rakyat, tentang mengumpulkan, mendokumentasikan tokoh-tokoh yang mungkin tidak signifikan, yang dirasakan tidak signifikan dan juga tidak diiktiraf oleh arus perdana. Jadi asal usul penerbitan buku ni bagaimana Pak Syed? Sebenarnya pada tahun 2020 ialah ulang tahun 100 tahun 100 tahun kelahiran Ahmad Bustamam. Kan. Jadi sempena itu Sejarah Rakyat memikirkan nak menerbitkan buku yang boleh diumumkan dan boleh dijadikan sebagai satu sambutan kepada hari lahir tersebut lah kan. Tapi masalah mendapatkan ini penulis-penulis buku dan menentukan misalnya pejuang-pejuang yang kita nak pilih kan, mengambil masa. Dan setengah daripada penulis ni dia tidak biasa menulis, jadi mengambil masa yang lebih panjang lah untuk menyiapkan artikel-artikel mereka. Dan dengan demikian itu satu sebab kelengahan. Kemudian selain daripada itu timbul pula umpamanya COVID-19 Dalam waktu COVID itu susah nak berhubungan dan susah nak pergi kepada penerbitan dan sebagainya. Jadi itu pun satu perkara yang menyebabkan kelengahan. Jadi sebab
dua-dua perkara itulah maka kita dapat terbit. Alhamdulillah 3 tahun selepas yang dijangkakan. Ya. Jadi buku ni sebenarnya adalah sepatutnya menjadi satu buah tangan dalam mengingati Ahmad Mustamam 100 tahun tapi akhirnya buku ni berjaya disiapkan lah. Itu pun dah bersyukur banyak. Tadi Pak Syed sebut tentang satu tentang penulis yang baru menulis, dan kemudian pemilihan tokoh-tokoh. Boleh tak Pak Syed kongsikan tokoh-tokoh yang dekat dalam buku ni untuk makluman kawan-kawan semua, kita ada lebih kurang 27. 27. Sebenarnya walaupun 27 dia 28 kerana ada satu artikel tu mengandungi dua orang tokoh. Okey. Ada parti dengan Sanan kan. Ada 28 orang tokoh yang dimuatkan. Jadi bagaimana pemilihan tokoh ni? Pasal bila Pak Syed menyebut bahawa mereka ni adalah kumpulan yang mengisi kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, dan kebanyakannya juga adalah mereka yang dilihat terpinggir daripada arus sejarah. Jadi bagaimana konsep pemilihan kepada tokoh-tokoh ini untuk dimuatkan ke dalam buku tokoh-tokoh perjuangan rakyat ni Pak Syed? Pertama sekali lah seperti yang sudah katakan, mereka ada sumbangan tetapi dipinggirkan oleh mainstream oleh mainstream kan, arus perdana kan. Oleh kerana itu kita cuba dapatkan orang yang terpinggir ini untuk dimunculkan ke hadapan kan. Itu satu. Keduanya ialah kita nak melihat misalnya orang-orang yang sebenarnya berjuang dari bawah untuk rakyat ramai kan. Sebab ini satu percubaan untuk membangunkan sejarah rakyat. Jadi sejarah itu adalah tentang rakyat dan diutamakan terutama sekali oleh golongan-golongan yang bukan elit tetapi rakyat kan. Dan selain daripada itu kita mahu melihat juga bukan saja itu satu kaum yang menjadi penyumbang perjuangan ni, kerana kita tahu bahawa perjuangan ni disumbangkan oleh berbagai kaum. Jadi kalau kita lihat dalam buku ni daripada 28 tokoh misalnya, ada 7 daripada masyarakat Cina, masyarakat Tionghoa, 5 daripada masyarakat India, dan selainnya adalah Melayu kan. Kita mahu juga melihat bukan saja kaum lelaki yang muncul kan, tetapi nak tengok juga kalau ada sumbangan daripada golongan wanita kan. Dan daripada golongan wanita ni kita dapat kemukakan 5 tokoh misalnya kan. Dan tidak cukup hanya golongan-golongan daripada itu Semenanjung, kita hendak juga daripada Sabah dan Sarawak kan. Dan agak susah sikit dari sana, dan dalam demikian kita dapat 4 orang tokoh yang boleh ditunjulkan. Jadi ada beberapa perkiraan lah untuk menentukan siapa yang nak dipilih itu. Maknanya kalau Pak Syed sebut macam tu, saya boleh sifatkan tokoh-tokoh yang dipilih ni memang berwajah Malaysia Pak Syed dia berwajah Malaysia sebab kalau ikut Pak Syed sebut tadi, dia melingkupi pelbagai kaum. Yang kedua gender, lelaki dan juga perempuan. Dan yang ketiga, ramai ni orang selalu tertinggal, Sabah dan Sarawak Pak Syed kan. Selalu Sarawak dan Sabah ni terpinggir. Esok ni hari kemerdekaan Sarawak. Hari kemerdekaan Sarawak. Jadi kita kadang-kadang kita terlupa Sabah Sarawak ni di dalam terutamanya orang di sinilah di belah-belah Semenanjung ini, dia terlupa bahawa Sarawak dan Sabah tu adalah sebahagian daripada kita. Dan apatah lagi kalau melihat dalam konteks kemerdekaan, tokoh-tokoh pejuang ni memang kita agak kurang memberi perhatian kepada dia lah. Jadi saya sifatkan pemilihan tokoh-tokoh ni adalah berwajah berciterakan Malaysia Pak Syed kan. Satu perkara lagi ialah, walaupun misalnya kita mengatakan bahawa ini kita mengambil tokoh-tokoh yang terpinggir kan, ada yang terpinggir ni memang sudah terkenal. Macam Ahmad Mustamam sudah terkenal. Pak Sako, Sisa Haji Muhammad
sangat terkenal kan, dan ada biografi mereka, tentang mereka kan. Jadi walaupun mereka itu boleh dikatakan daripada golongan terpinggir, kita tak pilih mereka kerana mereka terkenal kan. Tapi sebaliknya Syamsiah Fakih pun terkenal. Dan ada juga buku tentang dia Ya, kan. betul. Tapi Memoir kita Syamsiah kita Fakih. pilih Syamsiah Fakih dan sebab terbesarnya kita pilih Syamsiah Fakih ialah dia mewakili wanita. Wanita kan. Jadi sungguh pun dia terkenal macam yang lain itu, tapi kita tetap marginal. Dia maksud dia, saya baru perasan bila Pak Syed cakap tadi, sebab saya secara peribadi saya kena jujur lah, saya tidak membaca ke semua cerita tentang tokoh-tokoh ni. Dan bila Pak Syed sebut tadi tokoh-tokoh yang masyhur tadi tak dimasukkan, macam Ahmad Mustamam, Pak Sako, ya, maknanya 27 orang ni adalah 27 orang yang saringannya tu adalah sangat baik, sebab dia akan membuka ruang kepada orang lebih ramai mengetahui tokoh-tokoh yang tidak masyhur. Kadang-kadang orang sekali tengok, ini buku kiri ni tokoh-tokoh, mesti akan ada lah nama Mustamam, Pak Sako, Burhanuddin Hilmi ada ke dalam? Tak ada kan? Jadi pada first impression orang kata bahawa barangkali buku ni begitu, tapi rupanya 28 tokoh tapi ini ada unsur kiri tu, betul lah kan. Kerana kebanyakan mereka ni adalah yang agak progresif pandangan mereka Betul. Yalah, kalau tidak kiri nanti macam mana dia nak berada di dalam mainstream pula kan. Disebabkan kiri itulah dia terpinggir. Baik, Pak Syed, tadi Pak Syed sebut tentang kita bercakap tentang keterpinggiran, kita bercakap tentang ada sejarah arus perdana mainstream, ada yang kumpulan yang Pak Syed ungkapkan satu konsep tadi, sejarah rakyat ataupun sejarah alternatif. Minggu ni kita ada buat satu sesi minggu untuk mengingati Chia Boon Kheng. Dan minggu Chia Boon Kheng ni dia masyhur pula dengan konsep sejarah dari bawah, pada perspektif rakyat. Jadi sebenarnya boleh tak Pak Syed, sebelum ni pun Pak Syed menulis satu buku tentang sejarah rakyat, perkembangan nasionalisme kan. Mungkin Pak Syed boleh bagikan, menghuraikan sedikit tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan sejarah rakyat. Selalunya dikatakan bahawa sejarah ini selalu ditulis oleh pihak yang menang mengenai golongan yang menang. Dan betul. Golongan yang menang ni biasanya adalah golongan atasan yang memerintah, yang merupakan elit dalam masyarakat. Dalam keadaan penjajahan misalnya, yang banyak menulis sejarah ialah pihak ini penjajah itu sendiri, dan mereka menulis tentang tokoh-tokoh penjajah, tidak ada menyebut tentang misalnya orang tempatan kan. Bila dapat misalnya kemerdekaan, kita dapati bahawa golongan yang memperjuangkan kemerdekaan ni akhirnya menguasai negara, dan dia merupakan elit dalam negara, dan lebih banyak ditumpukan sejarah mengenai mereka, tentang Tun Abdul Rahman, tentang Tun Razak, tentang Tun Ismail dan sebagainya kan. Dan tidak yang lain, tidak Mustamam, tidak Haji Muhammad, dan tidak Burhanuddin. Jadi kalau yang golongan atasan tu, yang elit, itu boleh dikatakan sebagai sejarah rasmi. Sejarah rasmi. Dan sejarah rasmi inilah yang diajar di sekolah, yang buku-bukunya diterima umum kan, ataupun disogokkan kepada umum kan. Tapi sebaliknya, sejarah yang golongan-golongan yang terpinggir, kita kadang-kadang cuba nak masukkan juga dalam buku sejarah, buku teks kan. Dan mereka ini merupakan alternatif. Jadi yang berjuang untuk kemerdekaan bukan Tun Abdul Rahman, Tun Razak dan Tun Ismail saja, bahkan ada orang-orang sebelum itu. Ini selain daripada Mustamam maupun Burhanuddin dan misalnya Haji Muhammad, ada yang lain sebelumnya, misalnya Cikgu Abdul Hadi Abdul Hadi Hasan dan sebagainya. Jadi satu ialah mengukakan alternatif. Tapi alternatif ni mungkin golongan elit juga. Golongan elit juga kan masih
tidak disebutkan banyak tentang rakyat ramai kan. Jadi yang kita hendakkan bagi sejarah rakyat ialah bukan saja sejarah rakyat ni, sejarah ni menceritakan tentang golongan alternatif, oleh golongan alternatif itu sendiri, tetapi mesti menceritakan golongan yang bawahan, golongan rakyat biasa. Dan golongan rakyat biasa ni memang lebih susah untuk menceritakan sejarahnya. Sebab dia tak ditulis, tak ada rekod. Kalau misalnya pada zaman yang sama dengan kita, kita boleh ada misalnya itu ini pertemuan dengan mereka dan bertanya tentang sejarah mereka. Tapi kalau yang dah lalu, betul. Tak ada rekod tentang rakyat biasa. Siapa pedulikan rakyat biasa misalnya kan? Betul. Dia pedulikan raja-raja dan pembesar-pembesar saja. Dan jadi untuk sejarah lampau tentang rakyat biasa memang susah nak didapati kan. Melainkan ada daripada cerita-cerita atau sejarah-sejarah yang menyebut tentang mereka, kita boleh kutip sedikit lah kan. Tapi lebih senang misalnya oral history di zaman ini untuk kita memberikan cerita tentang rakyat biasa. Jadi ini berlapis-lapis Pak Syed. Sebab apa? Memang dia sudahlah sejarah alternatif. Bukan sejarah alternatif masih lagi melibatkan tokoh-tokoh yang mungkin berseberangan dengan elit pemerintah, tetapi mereka juga masih elit, dikenali, sohor, mendapat coverage, tetapi ada satu lagi lapisan, ialah pejuang-pejuang yang langsung tidak didengari. Kan? Jadi sudahlah begitu, pada posisi elit pemerintah, sejarah tadi Pak Syed kata boleh ditulis oleh orang yang menang, tentang golongan yang menang. Dia bukan hanya berhenti di situ. Dia juga pada pandangan saya, dia boleh juga menulis tentang hal yang berbeza kepada orang yang kalah. Jadi pelbagai tomahan, pelbagai kita sebut gambaran-gambaran buruk, dan buku seperti ini saya kira pada pandangan saya Pak Syed, sekurang-kurangnya memberikan counter naratif. Counter naratif kepada tuhmahan dan juga cemuhan yang dibuat lah. Golongan alternatif tu bukan saja di pinggir kan, tapi seperti yang saudara katakan tadi, dihina dan ditohmah dan difitnah kadang-kadang pakai rupa kan. Jadi memang itu yang mesti diperbetulkan kan. Jadi kalau sebaik-baiknya kita kemukakan fakta dan bukan misalnya emosi yang menimbulkan berbagai ragam tuduhan tadi. Ya, betul. Baik Pak Syed, kalau kita kembali balik semula kepada buku ni, sebenarnya apakah mesej utama yang buku ni cuba nak sampaikan? Pak Syed telah dengan kawan-kawan telah mengumpulkan tokoh-tokoh ini. Jadi bila menghasilkan sesebuah buku, kita ada suatu harapan bahawa bagaimana buku ni akan berkomunikasi dengan pembaca dia. Jadi apakah mesej sebenarnya buku ini ditulis untuk siapa, siapakah pembacanya, dan sebenarnya apa yang buku ni nak sampaikan apabila Pak Syed mendokumentkan tokoh-tokoh ni? Sebenarnya pada kita memandang bahawa sejarah mestilah adil dan seimbang, tidak memihak hanya satu pihak dan meninggalkan satu pihak yang lain. Jadi dengan buku seperti ini kita cuba mengimbangkan di antara yang rasmi dengan yang alternatif yang saya tadi, antara yang elit dengan yang rakyat bawahan. Jadi kalau boleh kita tunjukkan bahawa sejarah ini mesti adil dan tidak meninggalkan misalnya golongan-golongan rakyat, golongan yang terpinggir yang lain kan. Itu satu. Keduanya kita dapati bahawa golongan yang terpinggir ini dia membawa tradisi yang tersendiri. Tradisi yang mungkin tidak diketahui oleh rakyat kan. Terutama sekali oleh misalnya golongan pelajar-pelajar di sekolah yang baca textbook saja kan. Jadi mesti dibagikan petunjuk tentang apa yang ditinggalkan ni dan tradisi yang tidak kurang pentingnya. Bahawa kalau misalnya katakan
kalau Tengku Abdul Rahman ialah betul tak betul tradisi dia ialah tradisi yang agak pro barat, dan dia meneruskan saja setengah-setengah daripada itu fakta-fakta faktor-faktor kolonial kan, ekonomi ke, pelajaran ke dan sebagainya kan. Tapi sebaliknya yang alternatif ni mahukan kemerdekaan yang sepenuhnya, yang menghapuskan segala warisan kolonial kan, dan mahu menunjukkan kemerdekaan yang penuh. Jadi ini mesti diseimbangkan dan diketahui oleh terutama sekali pelajar-pelajar. Dan kita mengharapkan buku seperti ini bukan saja akan dibaca oleh rakyat umum, tapi terutama sekali kalau boleh dia diperkenalkan juga kepada murid-murid sekolah. Kalau ada buku sejarah yang rasmi, mesti diperkenalkan juga. Yang ini dia sejarah yang alternatif. Baca juga, tengok juga, lihat tradisi yang berlainan daripada buku ni. Bila Pak Syed sebut tentang murid sekolah, tentang pelajar-pelajar, maksudnya bagaimana ada satu harapan besar sebenarnya daripada Pak Syed dan kawan-kawan untuk sejarah alternatif ini diimbangi bukan hanya pada kumpulan orang-orang dewasa yang dah tua ni, tetapi sejak daripada murid sekolah. Dan kalau saya boleh relatekan sikit, soalan saya nak kaitkan dengan soalan saya kepada Pak Syed. Kalau kita melihat kepada dinamika orang muda sekarang, Pak Syed, sebab kebetulan Pak Syed pun ada menyentuh tentang bagaimana kemuncak kepada tokoh-tokoh yang Pak Syed nyatakan dalam ni, penulis-penulisnya seperti apa tadi kita sebut pasal Cikgu Hadi. Cikgu Hadi ni 12 tahun dah jadi guru pelatih. 12 tahun kita 12 tahun ni tengah sekolah rendah lagi kan. Sibuk main Mobile Legend. Ini game trend sekarang. Dan kalau kita nak menyebut juga tentang Syamsiah Fakir, 20-an dah terlibat dalam aktiviti yang kita sebut gerila lah, masuk hutan, berperang untuk kemerdekaan. Jadi dia terlalu jauh dengan realiti orang muda pada hari ni. Bila saya sebut orang muda ni, okey, tingkat mahasiswa tu mungkin boleh lagi, tetapi di peringkat bawah itu jauh berbeza. Apa tanggapan Pak Syed secara umumnya kepada kumpulan orang muda pada hari ini? Saya nampak di kalangan orang muda sekarang ni kerajinan membaca kurang. Kerajinan membaca kurang kan, dan peperiksaan pun di sekolah orientasinya ialah kepada meluahkan apa yang dibaca dalam buku teks kan, mungkin hafalan dan sebagainya kan. Jadi sikap keaslian ataupun originality itu kurang kan. Itu satu. Keduanya oleh sebab terbatasnya edaran buku seperti ini kan, dan tidak adanya tradisi pembacaan yang luas di kalangan muda, mungkin buku ini tak begitu sampai kepada orang-orang muda. Dan yang lebih penting ialah bahawa di dalam sistem pendidikan kita sekarang ini dan yang lalu juga kan, buku-buku seperti ini tak dibenarkan sampai ke sekolah. Betul. Bahkan tidak digalakkan untuk dipelajari oleh murid-murid sekolah kan. Jadi dengan demikian tak dapat kita membuka minda di pelajar-pelajar tadi. Mungkin ada lebih baik keadaannya di kalangan mahasiswa universiti. Itu pun terbatas kerana sekarang ini mahasiswa universiti pun kurang membaca. Betul. Jadi kita walau macam mana pun ada satu perkara yang menarik dan menggalakkan. Misalnya buku saya Sejarah Rakyat, Sejarah Rakyat Malaysia, dia dicetak 5-6 kali.
Jadi boleh katakan laku lah, walaupun cetaknya tak banyak kan. Tapi ia menunjukkan ada demand, ada sambutan. permintaan, ada sambutan bagi buku semua itu mengenai sejarah di kalangan umum. Dan oleh kerana buku ni hampir sama saya dengan konsep itu kan, kita harapkan dapat meluas juga. Ini adalah berkaitan dengan misalnya Pusat Sejarah Rakyat sendiri. Pusat Sejarah Rakyat yang saya pengusikan lembaga pengarahnya kan, sebenarnya bertujuan dari asal adalah untuk mengembangkan sejarah rakyat. Sejarah rakyat bukan saya sejarah dari bawah, tetapi sejarah yang ada kaitan dengan sejarah alternatif tadi. Dan hampir 8-9 buku yang telah terbitkan adalah mengenai yang alternatif ataupun yang bersifat kerakyatan tadi. Menarik. Maksud saya dari sudut macam mana Pak Syed sebutkan tadi, iyalah dia cabaran lah Pak Syed untuk orang muda sekarang nak membaca buku-buku ni. Tetapi melihat kepada sambutan buku sejarah rakyat yang Pak Syed tulis sebelum ini, maknanya ada optimis kat situ Pak Syed. Ada optimis. Pak Syed, kita sebut pasal mahasiswa, kita sebut pasal keadaan cabaran semasa pada hari ini. Pak Syed ada menyebut dengan kawan-kawan di dalam penghargaan ataupun prakata buku ni, setiap tokoh yang ada ataupun yang tertulis ini, dia tidak muncul secara begitu sahaja, melainkan ada suatu daya di belakangnya ataupun yang kita sebut sekarang sebagai gerakan. Jadi pada setiap tokoh itu pasti ada gerakannya, dan tokoh itu adalah cerminan kepada gerakan yang diperjuangkannya. Kalau kita melihat perkara itu dalam konteks yang lalu, memang begitu. Kita melihat tokoh dan kita akan nampak gerakan perjuangan dia, apakah yang isu-isu yang diangkat, itu memang jelas dan terang. Tetapi masuk ke dalam era sekarang, Pak Syed, saya kira bahawa gerakan ini dia sudah mencair. Dia sudah mencair, disumbangkan juga oleh perkembangan teknologi. Tak kisahlah IR sekarang dah IR berapa kan, IR 4.0 dan sebagainya, dan juga media sosial tu sendiri. Media sosial ni dia dah sekarang ni berfungsi untuk melahirkan pempengaruh tanpa ada gerakannya. Dia boleh muncul begitu saja. Dan ada follower yang ramai kan, boleh like, boleh share walaupun mereka belum bertemu, tapi mereka menghasilkan follower, pengikut dia sendiri. Begitu cairnya sekarang di antara kita sebut tokoh ataupun gerakan. Jadi macam mana Pak Syed melihat dalam konteks yang lalu, pada tokoh itu ada gerakan, dan kalau kita tengok civil society kita kat Malaysia pun, kalau pasca 2018 tu kita nampak sedikit kesyahduan berbanding sebelum 2018 yang begitu agresif kan. Jadi mungkin Pak Syed boleh melihat perkara ni. Betul, sudah katakan bahawa masa yang lalu ada di sebalik personality itu gerakan misalnya gerakan perjuangan kemerdekaan yang dipelopori oleh PKMM kan, ataupun gerakan Islam yang dipelopori oleh Hizbul Muslimin kan, menimbulkan tokoh-tokoh kan. Sekarang ini tidak berarti tidak ada gerakan sama sekali. Makin jelas misalnya gerakan yang menentang pemerintahan. Ada kan, betul. Dan gerakan ini boleh misalnya menimbulkan tokoh-tokoh baru juga kan, ataupun gerakan yang bersifat agama dan kaum yang sempit. Dia boleh menimbulkan juga tokoh-tokoh yang yang berlainan kan. Betul. Jadi nak mengatakan bahawa sekarang ini tak ada gerakan dan tak ada dorongan sama sekali, tidak begitu tepatlah. Walaupun jenis gerakan yang lalu sudah dicairkan sekarang ini dan diganti dengan suatu gerakan yang lain yang tidak semestinya sama lah kan.
Ya, Pak Said, betul. Di maknanya pada pandangan Pak Said, gerakan ini bukannya tidak ada langsung, dia mungkin mencair tapi dia telah disalin dengan bentuk gerakan yang lain dan berbeza lah. Mungkin persoalan semasa sikit Pak Said. Kita bercakap juga tentang gerakan tadi. Apa pandangan Pak Said tentang ialah pasca, saya kira bahawa kalau dulu sebelum daripada 2018, sebelum daripada Pakatan Harapan menerajui kerajaan buat kali pertamanya, kita melihat bahawa betapa suburnya civil society, khususnya dalam mengangkat hal ehwal rakyat. Mengangkat hal ehwal rakyat. Bila saya sebut hal ehwal rakyat ni, dia menyentuh pada hal-hal yang bukan hanya bersifat identiti, tapi dia menyentuh tentang hal periuk nasi, dia menyentuh tentang hal-hal kumpulan yang terpinggir. Tetapi pasca 2018, melihatkan mungkin sebahagian juga mereka yang aktif menggerakkan sebelum daripada 2018 itu sudah berada pada posisi kerajaan, dan dilihat di situ bahawa berlakunya satu kesenjangan, iaitu yang saya sebutkan tadi, mula syahdu ataupun mula malap, walaupun dia disalin dengan kumpulan yang lain, tetapi apakah potensi organisasi masyarakat sivil yang sebelum ini lantang dalam hal-hal kemanusiaan, hal-hal hak asasi, dan juga saya sebutkan tadi tentang hal-hal periuk nasi rakyat, menjadi syahdu, hilang begitu. Apa pandangan Pak Said tentang hal tu? Ya, pada satu ketika misalnya memang ada dah itu badan-badan bukan kerajaan seperti Bersih misalnya. Betul. Bersih gerakan yang sangat besar kan, melibatkan rakyat yang ramai kan, yang memperjuangkan setengah-setengah hal yang berkaitan dengan perubahan politik dan juga perubahan sosial, walaupun dia tak ada mengaitkan soal periuk nasi kan. Kalau dari segi apa ni, selepas misalnya ini Bersih, kita tak nampak misalnya satu gerakan yang besar itu kan. Bahkan agak ni benar kalau dikatakan bahawa sudah malap sedikit gerakan masyarakat sivil, NGO misalnya kan. Dan ini ialah barangkali kerana peranan pemerintah semakin besar untuk misalnya mengaut ataupun memonopoli segala bidang ini pergerakan ya, dan tidak memberi ruang yang luas untuk NGO bergerak kuat ke depan kan, menuntut perubahan. Dan mereka dapati pula bila mereka menuntut sekuat-kuatnya pun tidak ada sambutan yang menggalakkan daripada pihak pemerintah kan. Dan memang ada tanda-tanda menunjukkan bahawa kesusutan pergerakan NGO sekarang ini kan. Dan tak tahulah kalau misalnya timbul satu keadaan tidak puas hati yang akan mengakibatkan misalnya lebih banyak NGO yang akan bergerak lebih kuat pada masa akan datang. Kita harap begitulah. Menarik Pak Said kata tadi memonopoli ruang. Maksudnya pemerintah memonopoli ruang sehingga tiada ruang untuk NGO untuk mengangkat isu-isu tu. Boleh Pak Said terang maksudnya memonopoli ruang. Adakah pemerintah kita ini telah melaksanakan hampir ke semua tuntutan, ataupun ruang yang bagaimana yang sebenarnya dimonopoli? Dia cuba melaksanakan semua kan. Dan juga desakan daripada pihak pembangkang pemerintah itu sendiri. Jadi peranan yang NGO boleh buat dulu sekarang ni sudah diambil oleh itu pembangkang dan juga sebahagiannya oleh pemerintah sendiri kan. Jadi itu barangkali yang sebabnya NGO tu tak berkesan. Baik, itu hanya sekadar soalan selingan lah. Kita cakap tentang tokoh dan gerakan. Jadi saya cuba untuk mengaitkan dengan hal kita sekarang kan, yang cepat betul berubah sekarang ni Pak Said.
kalau kita sebut 2018 dulu rancak, selepas 2018 tu kita mungkin sebut malap, tetapi kita juga berhadapan dengan konflik politik yang tak berkesudahan. Kita ada banyak Perdana Menteri, kita ada banyak kerajaan, dan sekarang ni parti pun semakin meriah, coalition tu pun semakin banyak. Jadi nak pilihan raya negeri ni semakin banyak yang semakin rancak yang kalau kita boleh perhatikan lah. Jadi Pak Syed, mungkin Pak Syed boleh kongsikan sedikit selepas daripada buku ni, tokoh-tokoh perjuangan rakyat, dan Pak Syed sebut tadi Pak Syed juga adalah pengerusi lembaga di Pusat Sejarah Rakyat. Mungkin Pak Syed boleh kongsikan tentang apakah kerja Pak Syed selepas pada ni. Pak Syed ni tak berhenti tak berhentilah. Tak berhenti. Jadi mungkin kita nak tahu apa yang Pak Syed punya rancangan selepas pada ni. Saya dah berhenti kerja dengan di universiti lah. Yalah. Tapi salah satu sebab saya berhenti dulu kerana menceburkan diri dalam politik. Pada satu ketika memang saya aktif sebagai bukan saja Presiden Parti Rakyat, tetapi sebagai timbalan Presiden Keadilan Rakyat. Bila kedua-dua parti Keadilan Nasional dan Parti Rakyat digabung, cantum kan. Jadi tapi bila saya meletakkan jawatan daripada ni Parti Keadilan Rakyat, tak berarti saya terus berhenti dari politik. Kerana saya berterusan sebagai ahli biro politik Parti Keadilan Rakyat. Dan sehingga kini lah masih lagi, dan itu melibatkan kerja-kerja dalam parti, mesyuarat dan sebagainya. Tapi kerja-kerja luar parti, merantau ke sana kemari untuk bagi ceramah dan berkempen dan sebagainya, saya tak lakukan lagi. So, itu saya serahkan terutama sekali pada golongan muda lah kan. Sekali-sekala mungkin saya keluar, tapi tidak selalu lah kan. Itu yang pertama. Keduanya saya terus cuba menulis kan. Tapi dalam 3 tahun yang lalu ini, boleh katakan seolah-olah otak saya jadi kaku. Pasalnya begini kan, selepas menulis buku sejarah rakyat tu, yang saya sebutkan adalah satu permulaan, saya telah merancang untuk menulis suatu buku yang lebih lengkap, yang lebih akademik tentang sejarah rakyat. Dan itu memerlukan saya pergi ke library di tempatan dan juga luar negara. Sampai COVID-19. Bila COVID-19 saya tak dapat bergerak untuk pergi ke library buat research dan sebagainya. Apatah lagi buat research di perpustakaan luar negara, di England misalnya kan, ataupun di Holland ya. Dan bila tak boleh buat demikian, saya berhenti menulis. Dan hampir 3 tahun berhenti menulis. Biasanya bila saya menulis cukup cepat. Saya fikirkan dengan jelas dalam otak saya apa yang nak saya tulis. Kadang-kadang sampai tahu apa dia bab 1, bab 2, bab 3, dan lebih lanjut lagi apa dia dalam bab 1, apa dia dalam bab 2 kan. Kadang-kadang dapat bayangkan juga di halaman-halaman apa tentang apa kan. Jadi itu yang berlaku. Dan dengan demikian saya boleh menulis buku dengan cepat. Bila ada dalam otak, terus tulis. Dan misalnya buku sejarah rakyat tu saya tulis dalam sebulan setengah je kan. Sebulan setengah saja. Ya. Dan itu memang semua dah ada dalam kepala tu Pak Syed. Macam buku, tak tahu dah baca ke tidak, tentang boleh ambil buku sejarah memoir tu, perjuangan rakyat, perjuangan memoir. Ya ada. Memoir perjuangan tu. Jadi ini. Ini apa ni? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ya. Tapi dah clear dalam otak kan. Dan apa ni? Jadi artinya bangun pagi lepas makan, lepas mandi, tulis. Berhenti sekejap, makan tengah hari, tidur sekejap, tulis. Kemudian makan malam, solat dan sebagainya, malam tulis. 1 bulan setengah habis kan.
Jadi apa yang menghambat Pak Said untuk yang projek yang Pak Said sebut tadi? Yang sebut tadi itu apa ni? Itulah saya katakan bila dah otak jadi beku kan. Sekarang ni nak menulis cukup susah. Aduh, Tak sayang macam tu dulu, Pak Said. kan? Salah satu sebab apa nak susah tu kerana dalam kepala saya tak jelas lagi apa yang nak saya tulis. Nak jelas saya mesti pergi buat penyelidikan. Dan penyelidikan itu tak dapat dilakukan oleh sebab COVID dan sebagainya kan. Bila bahan tu tak jelas, nak nulis pun terkial-kial kan. Itu. Dan apa ni ini satu perkara yang apalah yang merosingkan saya. Dan sekarang ni masih belum bebas lagi untuk pergi apa ni buat research di segala tempat kan. Banyak bahan misalnya yang saya hendak adalah di London kan ataupun di Leiden kan. Dan itu masih belum saya buat. Pergolakan politik sekarang mempengaruhi ke Pak Said? Well, apa ni saya terlibat dengan parti, dengan apa ni bahkan apa ni malam tadi pun kita ada apa ni persidangan apa ni Biro Politik dan membincangkan tentang pemilihan calon-calon pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri. Ogos ni kan. Dan memanglah saya apa ni dalam parti terlibat dengan perjuangan dan apa ni pergolakan bukan saja politik negara, tapi kadang-kadang politik antara parti dan juga dalam parti. Tapi seboleh-bolehnya yang dalam parti saya tidak mahu memihak. Saya cuba itu melibatkan semua pihak. Jadi adakah pergolakan politik ni mempengaruhi Pak Said? Mempengaruhi tadi tu. Dia COVID tu ialah kita faham lah. Tapi COVID ni kita nak kata dia adalah rentetan. Waktu COVID tu dalam masa yang sama politik kita pun bergolak. Sama-sama bergolak tu. Kita ada isu kesihatan, dalam masa yang sama kita ada isu politik yang tak berkesudahan. Dan munculnya juga adalah suatu COVID lah. Jadi adakah benda tu mempengaruhi Pak Said sebenarnya? Yalah, mutu kerja kadang-kadang apa ni pergolakan politik tu menjadi satu insentif untuk apa ni menulis dan dia pencetus untuk apa ni berfikir dan beramal. Maknanya dia pembangkit pergolakan politik tu dia membangkit itu satu kan. Tapi ada juga kalanya kan bahawa oleh kerana kalau kita terlibat sangat kan dengan pergolakan itu, dia boleh mengganggu saya peranan penulisan tadi. So saya katakan saya tak mahu terlibat sangat dengan pergolakan itu kan. Bahkan cuba mengatasi pergolakan tersebut. Baik Pak Said, terima kasih banyak atas kesudian Pak Said. Bukan hanya sekadar datang berkongsi dengan kita punya penonton-penonton. Saya secara peribadi mengungkapkan hal yang saya ulang sejak dari awal tadi. Berbanyak terima kasih Pak Said. Kesudian Pak Said menjejakkan kaki ni sangat mengharukan kami lah, kumpulan kecil di Kawah Buku ni. Ruang kita pun ruang kecil, ruang sederhana kecil, dan Pak Said sudi untuk merakamkan podcast di sini. Harap-harapnya kita masih ada jodoh Pak Said bukan berhenti dekat sini. Mungkin penerbitan baru nanti Pak Said kita podcastkan sekali lagi kat sini. Kita biar semakin ramai orang mengetahui. Dan penerbitan buku ni pada pandangan saya Pak Said, dia tak cukup dia diterbitkan, dia mesti diwacanakan Pak Said. Saya seronok juga sebenarnya bila buku ni hari tu dipolemik kan. Dengan hal itu, maka mungkin itu faktor juga 3-4 kali kan cetakan tu. Jadi orang mula lebih mengetahui. Dan sebab sekarang ni kurang dibicarakan oleh surat khabar tentang buku-buku kan. Betul. Tak macam tahun apa ni 50-an 60-an dulu kan. Banyak review buku tu keluar dalam media-media termasuk dulu asas 50 dan sebagainya. Terlalu banyak dibincangkan. Sekarang persatuan penulis ke tak ada masalah. Betul. Surat khabar interest dia lain. Kalau itu penghibur-penghibur kan, penyanyi-penyanyi kan, itu
banyak dah dapat Akhirnya dia bergantung kepada inilah kumpulan-kumpulan kecil macam ni Pak Said lah, untuk menghidupkan perkara ni. Tapi bila kita kumpulan kecil ni, dia ada hambatan dia lah. Kita dari sudut modalnya, ruangnya, aksesnya, itu ada banyak-banyak perkara terbatas. Kita buat mana yang kita mampu lah. Okay, jadi tahniah lah kerana dah dapat mengadakan tempat ni kan, dan dapat menganjurkan podcast seperti ini kan. Terima kasih Pak Said. Kehadiran Pak Said tu membugarkan dan memberikan semangat kepada kami ni. Sungguh ni Pak Said. Jadi insya-Allah mudah-mudahannya Pak Said kita ada jodoh. Dan buat teman-teman, kawan-kawan penonton, boleh dapatkan buku tokoh-tokoh pejuang rakyat ini di Kawah Buku, baik di website www.kawahbuku.com ataupun di Shopee, dan boleh datang ke Mandala untuk dapatkan tokoh-tokoh pejuang rakyat yang menghimpunkan 28 tokoh yang dikirakan sebagai tokoh terpinggir. Walaupun mereka ini mempunyai jasa yang besar di dalam perjuangan kemerdekaan, pengisian kemerdekaan, tetapi inilah sebuah dokumentasi dan usaha yang mulia oleh Pusat Sejarah Rakyat yang merakamkan hal ini untuk tatapan kita bersama. Jadi sehingga kita bertemu lagi Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.